أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar. Qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Dengan maknanya qada itu, apa makna qada yang wajib kita percaya? Apa makna qada yang wajib kita beriman? Dengan maknanya qada itu penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan oleh yang telah menentu akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Jadi qada penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan oleh Allah. Allah menentu ni dengan iradah. Ni qada. Qada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, itu qada. Qada penentuan yang telah menentu akan dia, akan penentuan oleh Allah. Allah menentu ni dengan iradahnya, dengan sifat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu qada yang wajib kita percaya, yang wajib kita imani. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir satu makna, itu masdar. Qadar dengan makna takdir. Apa makna qadar? Apa makna takdir? Maksudnya, lagi pada maksud pula. Tadi maknanya, makna bagi qada. Ini maksudnya, sama je lah. Makna, maksud sama je. Apakah maksud qadar ataupun takdir? Apa maksud dia? Maksudnya, maksud qadar, yakni takdir Allah, perbuatan. Pergi pada perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah. Itu qadar. Qadar perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah dengan kudrah. Itu qadar. Apa yang Allah terperbuat ni lah. Kita hidup, Allah perbuat. Kita nampak, Allah perbuat. Kita dengar, Allah perbuat. Kita gerak diam, Allah perbuat. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, itu qadar. Jadi qada ketentuan iradah, qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi perekahnya, qada kena kepada iradah, qadar kena kepada kudrah. Itu pendeklah tu. Ini atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalan Imam Maturidi, tukar. Ketentuan Allah qadar, perbuatan Allah qada. Hati lah.
Tapi kita ni percaya dengan qada dan qadar. Ini Asy'ari. Kalau kita kata percaya dengan qadar dan qada, itu Maturidi. Sebab antara ketentuan Allah pada azal dengan perbuatan Allah sekarang akan disebut ketentuan azali dahulu, barulah sebut perbuatan Allah sekarang. Kalau kita ni percaya dengan qada dan qadar. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau kita jumpa kitab lain pula percaya dengan qadar dan qada. Qadar ketentuan azali, qada perbuatan Allah. Itu saja. Tapi kebanyakan ulama mereka mengikuti jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tetapi ahli lughah, ahli bahasa Arab lebih setuju dengan qadar ketentuan azali, qada barulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli lughah. Tapi qada, qadar ataupun qada dan qada dia berkisar kepada qudrah, iradah dan ilmu. Qada, qadar, qadar, qada dia berkisar kepada pembicaraan sifat 20, qudrah, iradah, ilmu. 3 tu. Kita bicara bab ketentuan azali, iradah, muafaqah dengan ilmu. Kita bicara perbuatan Allah, itu bahagian kudrah. Jadi ketentuan azali dikata iradah di sini, betul iradah, tapi muafaqah dengan ilmu. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Jadi ketentuan Allah iradah dengan mengetahui Allah ilmu, dia berlaziman. Dia muafaqah dua tu. Allah mengetahui pada azal perkara tu akan berlaku. Allah menentukan pada azal perkara tu akan berlaku. Allah mengetahui perkara tu sebaliknya. Allah menentukan pada azal sebaliknya. Allah mengetahui perkara tu akan bergerak pada satu-satu masa. Allah menentukan pada azal perkara tu bergerak pada satu-satu masa. Allah mengetahui pada azal perkara tu akan diam pada satu-satu masa. Allah menghendaki pada azal perkara tu akan bergerak pada satu-satu masa. Perkara tu ada ataupun tiada, bergerak ataupun diam, pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi antara iradah ilmu dia kena letak sekali. Ilmu mengetahui segala-gala, iradah menentukan segala-gala pada azal, segala-gala yang mungkinun lah, setengah daripada perkara mungkinun. Bila Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Jadi tidak ada ketentuan Allah yang muallaq, tidak ada. Semuanya putus belaka dah, mubram. Sebab apa? Sebab ketentuan Allah pada azal muafaqah dengan ilmu. Tidak ada muallaq, tidak ada tergantung. Semuanya mubram, putus belaka dah. Iradah ilmu Allah pada azal. Hak muallaq tu luh mahfuz dan su malaikat. Kita bicara dah terdahulu. Apabila ketentuan iradah Allah muafaqah dengan ilmu, mustahil sama sekali berubah. Mustahil berubah. Sebab kalau ketentuan Allah berubah, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Itu kena mati. Iradah ilmu kena mati. Kita bicara sekarang qada. Qada ketentuan iradah muafaqah dengan ilmu. Tapi kalau ikut jalanan Maturidi, ketentuan Allah pada azal muafaqah dengan ilmu, qadar. Tapi sama je. Qada, qadar, qadar, qada sama saja. Pembicaraan, kudrah, iradah dan ilmu. Itu je. Itu marji' di tempat kembali. Kudrah, iradah dan ilmu. Dimulai dengan wahdaniyah pada perbuatan. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tidak sama sekali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Wahdaniyah pada af'an. Wahdaniyah pada perbuatan. Dengan makna hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara yang berlaku. Allah mana yang perbuat segala-gala perkara yang berlaku? Allah yang bersifat dengan kudrah. Pindah pada sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Allah perbuat segala-galanya sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Sifat yang ke-8, sifat iradah.
Allah kehendak segala-gala perkara pada azal sebagaimana ilmu Allah. Sifat yang ke-9, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini tersebut dah terdahulunya. Kita bicara tajuk rukun iman yang ke-6. Kita akan bicara ketentuan azali. Boleh bicara perbuatan Allah. Ini kita bicara tajuk rukun yang ke-6. Pergi pada qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Jadi pembicaraan rukun yang ke-6, dia akan bicara hak ketentuan azali iradah dahulu, barulah pergi kepada perbuatan Allah sekarang. Ialah antara ketentuan dengan perbuatan, ketentuan azali. Perbuatan Allah sekarang, sebut azali dahululah. Ketentuan umpama pelan. Perbuatan Allah qadar umpama pelaksanaan. Jadi pelan dengan pelaksanaan, kita akan sebut pelan terlebih dahulu, boleh iringi dengan pelaksanaan. Itu kita bicara tajuk rukun iman ke-6. Adapun kita bicara sifat 20 lain. Kita bicara sifat 20 yang terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah. Kita bicara aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang terkandung di bawah asyhadu alla ilaha illallah sifat 20. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi dan isbat dengan makna Allah jua Tuhan. Asasnya adalah keesaan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Asasnya adalah keesaan. Jadi asas sifat 20 adalah wahdaniyah. Walaupun wahdaniyah ulama susun letak nombor 6. Tapi asas pembicaraan sifat 20 adalah wahdaniyah. Asas kita bicara sifat Rasul adalah amanah. Itu asas bicara sifat Rasul. Walaupun kita susun sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tapi asas sifat Rasul adalah amanah, ismah. Yang kita panggil Rasul maksum. Ismah tu makna pada amanah. Apabila Rasul amanah, pasti Rasul benar, tidak cakap bohong. Bila Rasul amanah, pasti Rasul menyampaikan, tidak sembunyi. Sebab bohong, sembunyi, khianah mustahil kepada Rasul. Asas kepada Rasul adalah amanah. Tapi susunya amanah sifat yang kedua. Tapi itu asas sifat Rasul. Jadi asas sifat 20 adalah wahdaniyah, keesaan. Tapi letak sifat yang ke-6. Tapi masa bicara sifat keesaan tu, mati di keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Sifat yang ke-7, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang perbuat segala-gala. Sebab apa bicara perbuatan Allah terlebih dahulu? Sebab nak bina atas keesaan. Keesaan Allah pergi pada keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Jadi bicara bab perbuatan Allah lah dahulu. Sebab dibina atas wahdaniyah, keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Maka dibicara bab perbuatan Allah lebih dahulu. Bicara sifat kudrah, sifat yang ke-7. Sebab yang zahir sekarang adalah asar, kesan daripada kekuasaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Yang zahir sekarang ni, yang zahir dibina atas keesaan, wahdaniyah pada zat, sifat dan perbuatan. Tambahan pula yang zahir sekarang adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kita bicara hak zahir dulu. Hak berlaku ni mari mana ni? Ni mari daripada keesaan Allah pada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Barulah Allah perbuat begitu ke? Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak pada azal. Barulah pindah kepada iradah, kehendak Allah. Allah kehendak begitu. Allah kehendak sebagaimana ilmu Allah. Sifat yang sebelah sifat ilmu. Itu kaedah sifat 20. Bicara hak keesaan pada perbuatan, hak zahirnya perbuatan Allah, baru pergi pada iradah dan ilmu. Adapun kita bicara rukun iman ke-6, kita akan bicara qada dahulu, barulah bicara qadar. Sebab qada umpama pelan,
Qadar umpama pelaksanaan, kita bicara hak pelang dahulu, hak qada Allah pada azal. Ini kita bicara rukun iman yang keenam. Jadi percaya dengan qada dan qadar. Qada penentuan yang telah menentu akan oleh Allah dengan iradah, dan qadar adalah perbuatan yang telah perbuat akan oleh Allah dengan kudrah. Ambil molek ni tajuk rukun iman yang keenam ni. Dan kita Al-Misbahul Munir. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya. Tadi makna qada ketentuan azali, makna qadar perbuatan Allah. Ini makna percaya dengan qada dan qadar. Makna percaya dengan qada dan qadar. Tadi makna qada ketentuan iradah, makna qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekarang ni apakah makna percaya, beriman dengan qada dan qadar? Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya, apa makna percaya dengan qada dan qadar? Mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku putus, jazam, itu makna iman percaya. Mana apa ni? Percaya sepenuhnya di hati, itu iman. Mengaku putus di hati, itu iman. I'tiqad di hati, itu iman. Mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tetu sungguh. Ni tak boleh lolek-lolek ni. Mengaku putus dalam hati, pegang kejak di hati. Nak pegang kejak ni kena faham molek. Tak ada ni. Nak pegang kejak ni kena faham molek. Sebab kalau bicara makrifah, dia akan bicara nanti apa dia makrifah, dia akan bicara berkaitan dengan makna makrifah permulaan agama. Makrifah adalah mengaku putus di hati, muafakah dengan sebenar. Ni. Nak muafakah, nak bertepatan dengan sebenar tu, kena mantap ilmu. Kena kejak ilmu. Kejak molek ilmu, lepas tu mengaku putus di hati. Itu makna percaya dengan qada dan qadar. Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tetu sungguh bahawa, dengan tetu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, segala perkara baik jahat ni berlaku di bumi ke, perkara baik jahat ni berlaku di langit ke, segala perkara. Hak baik yang berlaku di langit itu malaikat, hak jahat kita fahamlah, iblis dan syaitan. Jadi yang segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya. Ni ulang cak kali ni. Segala perkara semuanya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Segala perkara semuanya dengan kehendak Allah, ketentuan Allah belaka. Allah telah menentukan pada azal akan segala perkara yang akan berlaku, kesemua perkara yang akan berlaku baik ataupun perkara jahat adalah datang dari kehendak Allah, ketentuan Allah pada azal. Dan dengan menjadi Allah akan segala perkara, kehendak Allah qadar, dan menjadi Allah akan segala itu qadar. Kehendak Allah qada, Allah menjadi itu qadar. Segala perkara semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, perkara baik ataupun perkara jahat, yang berlaku di bumi ataupun yang berlaku di langit, yang perkara yang berlaku di dunia, perkara yang berlaku di akhirah, segala perkara kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, qada dan qadar Allah. Sama ada perkara yang berlaku tu zahir daripada perbuatan manusia, qada dan qadar Allah. Zahir daripada perbuatan malaikat, qada dan qadar Allah. Perbuatan syaitan, perbuatan jin, perbuatan binatang, qada dan qadar Allah. Segala perkara semuanya yang datang daripada ikhtiari pilihan kita,
Itirari bukan pilihan kita. Qada dan qadar Allah. Pilihan kita ni, gerak diam pilihan kita. Qada dan qadar Allah. Itirari ni yang terjadi, tersepak, terjatuh, yang bukan pilihan kita. Sementara qada dan qadar Allah, pilihan kita ni kita memilih, kita buat, kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara semuanya qada dan qadar Allah. Berarti pilihan kita tidak ada. Perbuatan kita tidak ada. Sebab diri pilihan kita qada dan qadar. Mana kitanya? Diri usaha kita qada dan qadar. Mana kitanya? Dan kitab Minhaj terdetik di hati qada dan qadar. Berkelip mata qada dan qadar. Mana kita? Tak ada. Pada hakikinya tak ada sekalian qada dan qadar. Tetapi ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau Allah kami minta pertolongan. Allah Ta'ala sandarkan sembah tu kami. Allah Ta'ala sandarkan minta pertolongan tu kami. Maka wajib berpegang. Kami ada pilihan. Kami ada perbuatan usaha. Tetapi diri pilihan dan perbuatan kami qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Jadi pilihan kami, usaha kami majazi sahaja, letak je pada zahir. Hakikinya sekalian segala perkara semuanya qada dan qadar. Itu hakiki dia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad yakhluqu, menjadi ia. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar, barang yang ia kehendak, barang yang Tuhan engkau kehendak. Wa yakhtar, dan barang yang Tuhan engkau pilih. Jadi khalik hakiki hanyalah Allah, kehendak hakiki hanyalah Allah, ikhtiar hakiki hanyalah Allah. Itu je. Kita buat juga majazi letak je. Kita kehendak juga majazi letak je. Kita ada pilihan juga majazi letak je. Khalik hakiki, kehendak hakiki, ikhtiar pilihan hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara semuanya qada dan qadar. Itu je. Kenapa Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada hamba walau hamba tidak ada hakikinya? Jangan nak tanyalah kejayaan Allah. Itu je. Wajib berpegang hamba ada pilihan perbuatan. Tanpa berpegang hamba ada pilihan perbuatan, terundur pada akidah Jabariyah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hamba ada tak sebenar-benarnya pada hakiki pilihan dan perbuatan? Pada hakiki sebenar-benarnya hamba nak ada pilihan macam mana? Hamba nak ada perbuatan macam mana? Segala perkara kesemuanya qada qadar. Hak Tuhan belaka. Nak ada hak hamba macam mana pada haki pada sebenar. Tapi kenapa Quran menyandarkan perbuatan pada hamba? Jangan tanyalah kejayaan Allah Ta'ala. Kita berpegang, Quran menyandarkan pada hamba. Hamba ada pilihan dan perbuatan, maka berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya Allah Ta'ala belaka. Itu je lah. Faham sakat tu jangan dok korek lah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sadak sebenarnya. Berarti jangan ada soal. Memang hakikinya tak ada. Oh Jabariyah ha? Hakikinya memang Jabariyah. Adik-adik. Dan ni sekalian perkara semuanya qada qadar, tak ada lah kitanya. Jabariyah hakikinya. Tapi kenapa Jabariyah termasuk dalam mazhab akidah yang terpesong? Sebab tidak berpegang dengan ayat Al-Quran. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh jadi banyak lagi lah ayat-ayat yang lain yang menyandarkan perbuatan kepada pilihan dan perbuatan hamba. Hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu hakiki dia. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Orang yang beriman kena lengkap kedua-dua tauhid ni. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, tauhid rububiyah. Alhamdulillah, sekalian pujian tertentu bagi Allah. Kenapa?
Kenapa sekian pujian hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah jiwa ilah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Bila Allah jiwa Tuhan, yang kita angkat sekalian pujian tertentu kepada Allah, Allah jiwa Tuhan sembahyang yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar, itu sifat 20. Allah bersifat dengan sifat iftikar, semua yang berlaku adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah bersifat dengan sifat iftikar, makhluk tidak ada sebarang perbuatan. Itu alhamdulillah, permulaan suratul Fatihah. Kita kena faham molek tu alhamdulillah tu. Ada setengah pandangan ulama, alhamdulillah lebih besar pahala daripada la ilaha illallah. Itu setengah pandangan lah. Kebanyakan ulama, afdalu zikri la ilaha illallah lah. Nabi kata seafdal zikir la ilaha illallah lah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi, dan selebih-lebih barang yang Nabi sebelum kata, apa dia? La ilaha illallah. Tapi ada pandangan alhamdulillah lebih besar daripada la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah hanya mengandungi tauhid. Alhamdulillah mengandungi tauhid dan puji. Alhamdulillah mengandungi tauhid dan puji. Tauhidnya di mana? Alhamdulillah, sekian pujian tertentu bagi Allah, sebab Allah sembahyang yang sebenar, yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, terkandung dalam sifat 20, asasnya wahdaniyah. Jadi alhamdulillah mengandungi tauhid, mengesakan Allah, dan mengandungi puji. Jadi lebih alhamdulillah daripada la ilaha illallah. Bahkan orang yang nak masuk syurga masih lagi mengucap dengan alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir seruan di syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tingginya alhamdulillah. Kita mulai Fatihah dengan alhamdulillah. Itu tauhid uluhiyah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Allah Tuhan. Allah Rabb, Allah Tuhan yang hakiki. Apa dia asas kepada tauhid rububiyah? Mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Itu asas pada tauhid rububiyah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, hak Tuhan belaka. Itu je. Hakiki dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah, dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Itu asal dah kita pula dah. Wajib berpegang. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba duduk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu je. Itu contoh himpun, pada himpun antara dua pegangan pada satu surah. Himpun antara dua pegangan pada satu surah. Pegangan yang pertama, sekalian qada qadar. Pegangan yang kedua, hamba ada pilihan dan perbuatan yang hakikinya qada dan qadar. Himpun dua ayat pada satu surah yang sama. Nak himpun ni lah, kita tak akan pandai nak himpun kena ngaji dalam kitab. Itu pada satu surah, suratul Fatihah. Ulama himpun pada satu ayat. Ulama himpun pada satu ayat. Ayat yang kita biasa dengarnya, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramad. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha ramad. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Ketika peperangan Hunain dengan Pok Hawazin selepas pembukaan kota Mekah, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Ni pada satu ayat. Tadi pada satu surah, alhamdulillahi rabbil alamin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pada satu ayat. Wa ma ramaita
iz ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Macam mana ayat tu? Tak nampak macam tanakut, tak nampak macam bagaimana? Bercanggah ataupun bertentangan. Tak nampak macam tanakut dia panggil. Tanakut ni apa panggil? Bercanggah, apa? Panggil berlawanan. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Mana? Engkau tidak melontar pasir. Bila? Ketika engkau lontar. Bila ketika engkau lontar, kenapa pula engkau tidak melontar? Sebab ketika engkau lontar. Kau faham macam mana? Kamu tidak buat ketika kamu buat. Gitu. Kamu tidak buat, tak ada lah ketika kamu buat. Sebab kamu tidak buat. Macam mana? Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir. Walakinallaha rama. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Bukan engkau yang melontar pasir ketika engkau lontar. Akan tetapi Allah Ta'ala yang melontar, yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Macam berlawan ayat tu kan, himpun. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad, itu pada hakikinya. Izramaita pada zahirnya. Tak bercanggah kan? Ayat Al-Quran mustahil bercanggah, itu kalam Allah. Kan dia ni? Ayat Quran bercanggah tu mustahil. Manusia, manusia perangai. Hari ni cakap lain, esok cakap lain. Kemudian cakap lain pula, jumpa dengan orang gini cakap lain, jumpa dengan orang gini cakap lain, jumpa dengan orang gini cakap lain. Jumpa dengan orang agama cakap agama, rebah orang agama. Lupa habis dah hak sejarah latar belakang percakapan. Lupa habis dah. Ada juga tok lebah hak pasang gitu. Apa kan? Tok lebah kelarah. Ada juga hak pasang mudah. Kenal kok manusia tu macam mana? Jadi manusia bercakap bercanggah tak pelik. Kalamullah bercanggah mustahil. Tapi macam mana? Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Jadi himpunglah. Ketika engkau lontar, Tuhan kata tak Nabi lontar? Tuhan kata Nabi lontar. Maka wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Nabi ada pilihan dan perbuatan. Pada cekak pasir, lontar kepada puak kafir. Nabi ada pilihan dan perbuatan. Tapi hakikinya, pilihan dan perbuatan Nabi tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Ini huraian akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Huraian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Huraian golongan yang mensyirikkan Allah di pasal lain pula. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Sebab apa? Tuhan kata ketika engkau lontar, sebab Nabi ada separuh perbuatan, Tuhan ada separuh perbuatan. Dia ikut tu. Dia mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan perbuatan Allah dengan perbuatan Nabi. Nabi makhluk Allah yang paling mulia. Tapi Nabi makhluk Allah. Ijma' ulama makhluk Allah yang paling mulia. Tapi makhluk Allah. Makhluk lemah. Itu hakiki dia. Walaupun makhluk tu para-para anbiya. Walaupun makhluk tu para-para malaikat. Makhluk lemah. Yang kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia mensyirikkan. Wa ma ramaita iz ramaita. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, walakinallaha rama. Akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir. Hasil nampak tak? Allah yang masukkan pasir kepada mata orang kafir. Tapi Allah kata tak ketika engkau lontar ya Muhammad, mana Nabi buat separuh, Allah yang masukkan separuh. Ini sebenar dengan dalam rakaman ni. Jadi yang memasukkan pasir dalam mata orang kafir adalah Allah. Tapi yang memulai lontar adalah Nabi SAW. Tapi Nabi lontar tak akan sapa kepada mata orang kafir. Tapi kalau Nabi lontar separuh, Allah sambung pula kemudian. Gitulah seolah-olahnya.
Seolah-olah dia kata sambung, kata kita cerita, sambunglah dengan bahawa Nabi buat, Nabi lontar, lepas tu Allah yang memasukkan. Jadi perbuatan Nabi separuh, perbuatan Allah separuh. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia ambil ayat yang sama, dihurah gitu. Ahli sunnah hurah, ketika engkau lontar hanya pada zahir. Pada hakiki Nabi tak ada perbuatan yang berlaku, segala perkara semuanya qada dan qadar. Itu je rukun iman yang ke-6. Tapi Tuhan kata izramaita, ketika engkau lontar. Mana pun disandarkan perbuatan pada Nabi pada zahir, maka wajib berpegang Nabi sebagai hamba ada peranan namanya ikhtiar dan usaha, tapi hakikinya ikhtiar dan usaha Nabi tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh nak bagi molek. Hak pegang kita tetap dah rukun yang ke-6, segala perkara semuanya qada dan qadar. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba hanya majazi, letak sahaja, hanya pada zahir, bukan pada hakiki. Kalau pilihan dan perbuatan hamba hakiki mutlak, mutlak pada hakiki, semata-mata pilihan hamba, bukan qada dan qadar, semata-mata usaha hamba, bukan qada dan qadar, maka kita rukun ke-6 ni kena tukar ayat lah. Bukan segala perkara dah lah, bukan semua perkara dah lah, kena letak sebahagian perkara qada dan qadar, sebahagian laginya perbuatan makhluk gitu. Ini ambil molek tajuk rukun iman yang ke-6. Segala perkara semuanya qada dan qadar Allah. Berarti makhluk tidak ada apa dah lah. Takkan segala perkara qada qadar, hak makhluk ada separuh. Dah berlawang panggil gitu. Segala perkara qada dan qadar, hak makhluk tak ada lah. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hanya majazi, hanya pada zahir saja. Hakiki satu, majazi satu, tu kena ingat. Ini kita akan sebut ulang-ulang. Hakiki sebenar-benarnya, majazi letak aja. Letak. Majazi tu letak pada zahir sahaja. Hakikinya qada qadar. Itu je. Kemudian hak minggu lepasnya pergi kepada hak terpesong pada pembicaraan qada yang sampai kepada kapi ijma' ulama, iaitu qadariyah mutaqaddimun ataupun al-qadariyatul ula, yang menafikan iradah dan ilmu Allah. Itu bicara minggu lepas. Tidak ada kehendak Allah, bahkan Allah tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Ini qadariyah yang timbul di awal Islam, yang pupuh pada kurun yang kedua pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Dia panggil qadariyah mutaqaddimun. Mutaqaddim timbul di awal Islam, ataupun dikenali dengan al-qadariyatul ula, qadariyah nombor 1. Qadariyah mutaakhirun, qadariyah yang timbul kemudian, ataupun disebut sebagai qadariyah al-ula, al-qadariyatus saniyah, qadariyah yang kedua. Hak tu qadariyah lawan pada jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Itu qadariyah lain. Tetapi yang kita akan bicara qadariyah adalah qadariyah mutaakhirun. Qadariyah lawan pada jabariyah. Itu qadariyah jabariyah yang terpesong pada persoalan ikhtiar dan usaha yang kita bicara tadi. Jadi qadariyah mutaqaddimun ni dalam kitab jarang sebut. Sebab qadariyah ni kafir sangat. Tak kafir apa? Tuhan tidak kehendak iradah, tak ada. Tuhan tak tahu. Tuhan buat manusia. Manusia yang jadi gemuk ke, dia kuruh ke manusia, Tuhan tak tahu. Bila Tuhan tahu? Sampai masa berlaku, baru Tuhan tahu. Oh, kalau gitu kita pun sama juga. Lepas berlaku kita pun tahu. Jadi Tuhan pun tak tahu juga. Tahu lepas berlaku. Waktu memang kafir tu. Oh, ni jarang disebut dalam kitab. Sebab apa? Qadariyah mutaqaddimun ni, qadariyah yang timbul pada masa Imam Syafi'i kurun yang kedua ni, mana sesat sangatlah. Allah tidak kehendak segala perkara baik dan jahat. Allah tidak tahu apa yang akan berlaku. Pelik sangat tu. Itu memang kafir. Menafikan ilmu Allah atau kafir ijma' ulama. Kemudian hak terpesong pada persoalan qada ni, hak ni rendah sedikit daripada qadariyah hak kafir ijma' tadi tu.
Dia rendah sikit. Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Tu rendah sikit. Tapi ni sesat belaka ni. Satu laginya hak masyhur. Mu'tazilah yang masyhur menafikan qada Allah pada perkara jahat. Hak qadariyah tadi, hak tu kapi terus. Baik ke jahat tidak ada iradah Allah dan tidak ada ilmu Allah. Allah tidak kehendak dan Allah tidak tahu. Itu kapi ijma' ulama. Yang banyak timbul sekarang, perkara baik, perkara jahat, Allah tidak kehendak, Allah hanya mengetahui. Timbul sekarang. Orang agamawan juga ni, timbul sekarang dalam rakaman-rakaman. Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat sahaja. Perkara baik Allah mengqadakkan. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan. Perkara baik Allah mengqadakkan. Hak timbul sekarang, hak qadari, hak kafir, baik jahat tidak ada qada iradah Allah, serta Allah tidak mengetahui langsung apa yang akan berlaku. Allah mengetahui selepas perkara baik dan jahat itu berlaku. Itu memang kafir. Hak ning ni, perkara baik, perkara jahat, tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui saja. Ini kena faham molek ni. Ini dalam rakaman-rakaman yang bercakap ni, terkadang orang ada title DR di hadapan. DR. IR lain. IR tu apa? Engineer tu. IR. DR di hadapan. DR ni bukan DR di hospital tu. Itu doktor kesihatan. Ini DR ni doktor pengajian agama yang berpegang seumpama ni. Orang Malaysia pun ada, orang Indonesia pun ada yang berpahaman seumpama ni. Qada qadar Allah hanya buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, lahirkan manusia, qada qadar. Manusia jantina apa, qada qadar. Manusia putih, hitam, hidung macung, hidung kepek. Ayat saya ni ayat penceramah lah ni. Ayat penceramah terpesong ni. Hidung macung, hidung kepek. Siapa boleh pilih? Siapa boleh buat? Ke mak ayah boleh pilih? Anak ni kita pakat pilih hidung kepek dah. Oh, ini hidung mancung dah. Tak ada kaitan dengan pilihan dan perbuatan manusia. Qada qadar semata-mata. Lahir tu daripada bangsa mana, lahir ibu mana, lahir di negara mana, qada qadar. Matinya bila, matinya bagaimana, matinya di mana, qada qadar. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui, hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik ataupun perkara jahat. Ini banyak sekarang. Ini banyak sekarang. Yang saya sebut tadi Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan qada Allah pada perkara jahat je. Perkara baik qada Allah, perkara jahat je Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menghendaki. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah mengetahui, tapi Allah tidak kehendak. Perkara baik Allah kehendak dan Allah mengetahui. Ini Mu'tazilah yang masyhur. Golongan ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur. Perkara baik pun tidak ada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Maknanya hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perbuatan hamba baik atau jahat. Dalam kehidupan puluh-puluh tahun Allah hanya mengetahui. Dan mana qada Allah? Tidak ada qada Allah. Allah hanya mengetahui. Cuma terkadang golongan ni ada qada Allah. Qada mana ilmu, bukan qada mana iradah. Kita dalam kitab kita qada iradah. Ni iradah qada ni. Dia tak. Qada bukan iradah, qada ilmu. Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki.
Iradah Allah, kehendak Allah hanya pada buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Hak besar-besar tu. Tu. Kehendak Allah pada azal. Hak berlaku di kita ni, hak gerak yang kita ni. Tidak ada iradah Allah. Allah tidak menghendaki. Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui jua. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tak ada ni. Ayat kitab kita ni. Segala perkara kesemuanya qada qadar tidak ada. Hak Nabi bersabda, wabil qadari kullih tu tak ada. Hadis Muslim tu. Beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah kullih, Nabi kata sekalian. Ada sebahagian je. Buat langit dan bumi je hak Tuhan. Hak berlaku di kita ni tak ada qada Allah, tak ada kehendak Allah, tak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Saya pernah ada ambil catatan. Ni Indonesia. Dia golongan ni sama je pemahaman. Dia membahagikan, disebut takdir. Takdir, qadar, takdir ke. Dia gini kan, kita disebut dah dahulu. Qada satu, qadar satu. Tapi antara qada dan qadar ni, takdir ke samalah. Kalau sebut satu, okey dah. Dia akan masuk ke dua-dua makna. Apa dia qadar? Kehendak dan perbuatan Allah. Apa dia takdir? Qada dan perbuatan Allah. Apa dia qada? Apa dia qada? Kehendak dan perbuatan Allah. Ia masuk dua-dua lalu. Sebab kalau kita datangkan satu, qadar saja ke, takdir saja ke, qada saja ke, dua makna. Kehendak Allah, iradah, dan perbuatan Allah, qudrah. Tapi orang sebut qada dan qadar. Qada lain, qadar lain. Qada kehendak iradah Allah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Gitu. Jadi sebut satu sudah cukup. Jadi saya ada tengok dalam rakaman tu, dia membahagikan takdir kepada dua. Satu disebut takdir mutlak. Satu disebut takdir ikhtiari. Satu takdir mutlak. Takdir Allah semata-mata. Tak ada pilihan dan perbuatan hamba. Yang kedua, takdir ikhtiari. Takdir Allah, pilihan hamba. Dia panggil takdir ikhtiari. Satu takdir mutlak. Faham tak? Mutlak ni tidak berkait dengan ikhtiar pilih hamba. Takdir Tuhan semata-mata. Apa dia takdir? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Mana takdir mutlak? Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, perjalanan, memperjalankan planet-planet. Itu takdir mutlak dia panggil. Memang tak ada pilihan hamba di situ. Ini yang berlaku pada kita dan kehidupan kita, dia panggil takdir ikhtiar. Takdir ikhtiar dia panggil. Tapi sebut takdir, kita terima. Takdir mutlak kita terima. Mutlak hak Tuhan, zahir batin, tak ada berkait dengan hamba. Takdir ikhtiari kita terima. Takdir ikhtiari kita terima. Mana takdir ikhtiari? Ni gerak diam kita ni. Daripada kita lahir sampai kita mati, takdir ikhtiari. Apa ikhtiari? Pilihan kita. Apa takdir? Hukum yang kenal. Mana hak ikhtiari pun takdir juga. Cuma pada zahir ikhtiar pilihan hamba. Takdir mutlak tak ada hamba. Gerak matahari, gerak bulan ada hamba? Tak ada. Itu mutlak hak Tuhan. Hak Tuhan semata-mata. Takdir ikhtiari ni memang hamba memilih pada zahir, tapi hakikinya takdir. Hakikinya hukum yang keenam. Lepas tu dia panggil takdir ikhtiari. Kita terima istilah tu. Tapi golongan ni takdir ikhtiari, tak ada takdir. Pilihan hamba mutlak. Sebebas-bebasnya. Allah hanya mengetahui. Di situ. Mana takdirnya kalau bukan Tuhan? Tapi dia kata takdir ikhtiari. Kita terima. Istilah takdir mutlak kita terima. Istilah takdir ikhtiar kita terima. Takdir mutlak memang hak Tuhan. Tak ada kaitan dengan pilihan hamba. Buat matahari, buat bulan, perjalankan matahari, perjalankan bulan, buat siang, buat malam. Itu memang tak ada kaitan dengan hamba. Hak berlaku di kita ni. Ini ikhtiar dipanggil. Ini ikhtiar, pilihan kita. Zahirnya pilihan kita. Kita bercakap pun pilihan kita. Maka kita ada ikhtiar pilihan hanya pada zahir.
hakikinya takdir. Tidak panggil takdir ikhtiar. Bukan ikhtiar mutlak. Dia kalau nak mutlak, takdir mutlak, ikhtiar mutlak, baru ya. Takdir mutlak hak Tuhan belaka, buat langit buat bumi. Ikhtiar mutlak hak hamba semata-mata. Tapi tak, takdir mutlak, takdir ikhtiari, takdir juga. Bukan ikhtiar mutlak. Ayat tu betul, tapi dihura salah. Ayat betul. Takdir mutlak memang hak Tuhan, tak ada kaitan dengan hamba. Takdir ikhtiari memang hamba memilih, tapi takdir. Dah hamba memilih semata-mata, tak ada hak Tuhan. Tak boleh kata takdir ikhtiar, kena kata ikhtiar mutlak. Tapi tak kata ikhtiar mutlak. Dia panggil takdir ikhtiar. Jadi mana apa ni? Hamba ada pilihan pada zahir, hakikinya takdir juga. Sama dengan takdir mutlak. Segala perkara semuanya qada qadar. Buat siang, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, qada dan qadar. Gerak diam kita memilih melakukan segala perkara kesemuanya qada qadar juga. Betul jelah. Jangan lagi daripada rukun mekanan. Tapi dia adalah hak ditarik ke depan tu yang logik dengan akal. Oh, tapi lari itu bukan jalan ahli sunnah wal jamaah. Hak ni memang banyak sekarang. Jadi saya biasa bahagi 3 lah. Hak bab terpesong pada pembicaraan qada ni. Yang pertama kafir tadi. Allah tidak kehendak, Allah tidak mengetahui. Yang kedua, ni. Baik jahat tidak ada iradah, tapi hanya ada hanya ada ilmu sahaja. Dah qada-qada, buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Dia gitu. Hak yang ketiganya hak yang masyhur. Hak ni hak Mu'tazilah, hak sebenarnya. Perkara jahat Allah tidak mengqadakkan, Allah hanya mengetahui. Adapun perkara baik ni, perkara baik kita ni, ini adalah qada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan ni hak yang kedua ni lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur. Dia menafikan qada Allah pada perkara baik dan perkara jahat. Kita pun kalau cakap, kalau tanya, kita ni ada pilihan sebebas-bebasnya ataupun terikat dengan qada Allah. Kita ada pilihan sebebas-bebasnya ataupun terikat dengan qada Allah. Bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah. Kalau tanya seumpama tu, kita akan jawab kita bebas memilih. Kita bebas tak memilih? Kita nak mari masjid Kristen ni. Ni hujang, tapi tak hujang tak ni. Tak hujang. Boleh memilih tak mari. Dalam hujang-hujang ni bukannya mudah. Kita pun pilih nak mari. Bebas ke terikat? Bebas. Ke di pukau? Ke di remote control? Pada remote. Kita tak mau melangkah. Kenapa kaki ni bergerak? Tu ada atu tu. Atu. Kita tak mau bergerak, kaki melangkah juga. Ada tak remote control? Tak ada. Kita memilih sebebas-bebasnya. Memang kita melangkah sebebas-bebasnya. Tu. Dan mana ketentuan Allah? Kita bebas memilih pada zahir, pada batin hakiki. Itulah kehendak Allah. Tahu? Itu je. Kita kata kita sebebas-bebas. Ya, kita kata. Dan kita merasai kita sebebas-bebasnya. Hanya pada zahir. Tapi apa yang kita pilih sebebas-bebasnya tadi, qada qadar, hak Tuhan belaka pada hakiki. Itu je. Golongan ni dak ni memang hamba sebebas-bebas sungguh untuk memilih dan melakukan perkara baik dan jahat, tidak terikat dengan kehendak Allah. Allah hanya mengetahui seseorang hamba memilih dan melakukan perkara baik, memilih dan melakukan perkara jahat. Ini hal lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur hanya menafikan perkara jahat qada Allah. Perkara baik
tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang terpesong yang kedua ni, yang saya susun sebagai yang kedua sebab dia lebih sesak daripada Mu'tazilah yang masyhur yang saya letak nombor 3 tadi tu. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan, tidak terikat dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui. Maka hamba pun memilih dan melakukan. Berhasillah perbuatan yang hamba lakukan dengan pilihan hamba, berhasil jadi. Siapa yang menjadikan? Kehendak bukan kehendak Allah. Hamba sendiri memilih dan melakukan perkara baik dan jahat. Tidak ada iradah Allah. Iradah Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Itu je kehendak Allah, qada. Sekarang ni memilih dan melakukan perkara baik dan jahat, tidak ada iradah Allah. Allah hanya ada ilmu, Allah hanya mengetahui dan Allah hanya melihat. Allah mengetahui serta Allah melihat. Perkara baik, perkara jahat yang dipilih dilakukan oleh hamba. Allah tidak menghendaki, tidak ada iradah. Terpesong pegangan. Jadi perkara baik dan jahat yang tidak datang daripada qada Allah, kehendak Allah tadi ni, berlaku perkara baik dan jahat. Mari mana? Ada satu lagi pula. Dengan keizinan Allah. Dengan keizinan Allah ni puak terpesong ni macam-macam pula huraian. Dengan keizinan Allah. Bukan Allah yang buat, Allah mengizinkan. Apa makna Allah mengizinkan? Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang. Tapi yang menghasilkan bukan perbuatan Allah. Tapi Allah boleh sekat, Allah boleh halang. Maka tidak akan berhasil perbuatan baik dan jahat yang dipilih dilakukan oleh hamba yang tidak ada kehendak Allah. Tapi berhasil ni Allah tidak halang, Allah tidak sekat. Dengan keizinan Allah dengan makna bukan Allah yang buat. Ni hamba yang buat sendiri. Ni terpesong pada qadar pula, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak qada terpesong dah, hak qadar pula terpesong pula. Ni kata kena amati ni. Kita ahli sunnah dengan keizinan Allah. Biiznillah ay biqadaillah wa qadarih. Biiznillah ay biiradatillah wa qudratih. Itu kita. Dengan izin Allah, dengan qada qadar. Bukan dengan izin Allah, Allah membenarkan, Allah tidak menghalang, tidak menyekat. Tapi Allah tidak buat. Itu bukan maksud dia gitu. Kita ahli sunnah dengan izin Allah, dengan qada qadar lah. Tapi kalau kita cakap izin-izin ni memang tak buat tau. Ya, kita cakap kan, anak kita pergi dengan izin kita sebagai bapak. Tapi bapak pergi ke tak? Bapak tidak pergi. Tapi anak pergi pun kalau bapak sekat halang, anak tak boleh pergi. Jadi anak boleh pergi kerana bapak izin. Tapi bapak pergi ke tak? Bapak tak pergi. Tu kalau cakapan kita gitu. Jadi puak ni dengan izin Allah, bukan Allah buat. Cuma Allah tidak sekat, Allah tidak halang. Hamba yang buat sendiri. Hamba buat sendiri ni dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Habis licinglah. Musyrikun. Semaya bang tak akan terima orang yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik ni pula kan muttasil ke kan munfasil pula. Kalau kita bicara bab wahdaniyah pada perbuatan, dua makna. Keluar mensyirikkan Allah pada perbuatan, dua makna. Kan muttasil yang khilaf pada kafir, kan munfasil yang kafir ijma' ulama. Sekarang ni bukan Allah yang buat. Hamba yang buat sendiri. Allah tidak halang, Allah tidak sekat. Hamba buat macam mana ni hamba buat ni? Hamba buat dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tu. Kan muttasil pada perbuatan, Mu'tazilah Qadariyah yang khilaf pada kafir. Hamba buat sendiri, sendiri-sendiri mutlak, tak ada Tuhan. Kafir ijma' ulama, kan munfasil pada perbuatan. Hati ingat baik tu. Dengan keizinan Allah, tu maksud dia apa? Sebab dia bukan Allah buat. Qada kehendak Allah tak ada dah pada perbuatan baik dan jahat. Qadar pun tak ada juga. Tak ada perbuatan Allah, perbuatan hamba sendiri. Tapi perbuatan hamba sendiri macam mana pula? Hamba buat dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba ni. Kita ada tenaga ni. Tu hak Mu'tazilah Qadariyah. Hak khilaf pada kafir. Ya, kita akan bicara nanti Mu'tazilah Qadariyah.
Satu laginya, hamba beri bekal sendiri tidak berkait dengan Allah Subhanahu wa taala atau kapi ijma' ulama. Tapi yang pastinya golongan ni tolak qada Allah pada perkara baik dan jahat yang sedang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Kita tak. Segala perkara berlaku, semuanya baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Hamba ada pilihan pada zahir. Hamba sebebas-bebasnya memilih pada zahir. Tapi hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Dia simple je. Faham? Pegang, stop. Tak ada korek lah. Faham? Pegang. Ni, hak rukun kenal, faham molek. Mengaku putus dalam hati. Segala perkara, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi diri pilihan dan perbuatan hamba tetap termasuk dalam segala perkara, semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita sama baliklah berkaitan dengan contohnya perkara jahat. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah yang masyhur, perkara jahat tidak datang dari qada Allah. Iradah tidak ada pada perkara jahat. Allah hanya mengetahui perkara baik, barulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.